Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa daripada seorang ahli parlimen, Menteri Besar Perikatan Nasional. Selepas langkah Dubai gagal, akhirnya pula mereka cipta satu lagi langkah yang pastinya tidak membawa manfaat kepada rakyat dan juga pastinya kepada Perikatan Nasional, yaitu Sanusi Maknor. Anda pasti kenal siapa dia. Kali ini Sanusi pula mengesahkan Perikatan Nasional ada rancangan mahu tumbangkan Kerajaan Madani. Tak sudah-sudah, tak habis-habis nak menumbangkan kerajaan melalui langkah tebu kata. Inilah yang dikatakan tak sabar nak berkuasa. Saudara-saudara sekalian, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yakin Kerajaan Persekutuan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat ditumbangkan dalam tempoh terdekat ini. Bahkan Sanusi di dalam kenyataan beliau kata, beliau tahu tarik bila Anwar akan tumbang. Itu paling lucu di muka bumi. Menteri Besar Kedah itu turut mengesahkan wujud rancangan di pihak Perikatan Nasional PN untuk menumbangkan Kerajaan Persekutuan lantaran kelompangan Akta Anti Lompat Parti. Kata beliau, tentu mereka takut benda nak hilang. Kita yang nak pergi ambil memang seronok kalau berlaku. Saya yakin akan berlaku. Takkan bertahan 5 tahun, kata beliau. Namun demikian, netizen mula mengejek, mula mempersenda, mengecam Sanusi Maknor. Mereka kata, dah berapa kali dah janji-janji demi janji nak tumbangkan kerajaan, tetapi yang berlaku, kerajaan tak tumbang-tumbang. Bahkan Perikatan Nasional pula yang hampir tersembam tumbang, kata mereka. Apabila Sanusi mengatakan dia yakin berlaku tumbangnya kerajaan dan tak akan bertahan 5 tahun, semua netizen kata memang bukan 5 tahun tapi 10 tahun lagi Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan ini akan mampu bertahan, kata mereka. Sanusi menambah mereka akan tumbang melalui peralihan sokongan. Kata Sanusi, saya tahu bila tapi tak boleh beritahu. Siapa tidur tak lena datang ambil ubat di rumah saya jampi air secawan, kata beliau. Yang menjadi persoalan daripada netizen ialah mereka mula mempersemenda Sanusi. Kata mereka, siapa sebenarnya yang tak boleh tidur lena? Kata mereka, yang kluster mahkamah daripada Perikatan Nasional agaknya yang tak boleh tidur lena mula tahun ini. Kerana kata mereka, kluster mahkamah dalam Perikatan Nasional makin bertambah ramai, makin bertambah gengnya dan makin dekat kepada sabitan, kata mereka. Walau bagaimanapun, ada juga netizen yang kata silap sikit kod-kod Perikatan Nasional, pemimpin Perikatan Nasional, dan mereka juga menyebut Sanusi lah yang mungkin akan perlu meminta ubat dan perlu jampi air secawan. Itu kata netizen. Menambah lanjut, Sanusi kata, apa masalah? Dahulu mereka namakan langkah Sheraton, bukan langkah Sheraton. Situ pergi makan saja, semua benda berlaku sebelum itu, katanya. Ramai netizen mula membalas ejekan kepada Sanusi. Kata mereka, sebenarnya bukan kerajaan perpaduan yang bakal tumbang, tapi Perikatan Nasional yang akan tidak mampu bertahan pada PRU 16 akan datang. Kerana nampaknya penerimaan rakyat Malaysia terhadap Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan ini makin kuat, dan yang lebih penting lagi, Barisan Nasional kini semakin diterima semula oleh rakyat. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu ini? Sanusi dalam sidang media di Wisma Darul Aman di Alustahari ini berkata, rancangan Perikatan Nasional menumbangkan Kerajaan Persekutuan itu dirangka berdasarkan kelompangan Akta Anti Lompat Parti. Sebelum ini kita nak katakan itu semua hanyalah angan-angan belaka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah ini dalang kepada langkah Dubai? Ikuti terus ulasan ini. Siapa pencetus sebenar langkah Dubai? Atau dengan kata lain, siapa pengkhianat, ketua pengkhianat pencetus langkah Dubai? Dan siapa dalang utamanya? Ini jawabannya.
Apa juga gerakan ke arah menumbang atau menukar kerajaan adalah mengenai kuasa eksklusif, eksekutif, dan duit. Kuasa adalah bersamaan dengan duit bagi yang memegang tampuk kuasa. Bagi yang tidak berkuasa, harta yang ada boleh dibekukan atau disita. Kerana duit, ahli parlimen pembangkang berpaling tadah menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka kata mereka hendak peruntukan untuk kawasan. Justru duit memainkan peranan penting dalam apa juga gerakan menjatuh atau menaikkan kerajaan. Slogan demi agama, bangsa dan negara hanyalah penyedap kata. Yang benar-benar bersuara adalah duit. Orang putih kata money talks. Ada duit boleh cakap, tak ada duit duduk senyap-senyap. Jadi tidak menghairankan kalau yang ditakuti oleh kerajaan Madani adalah money. Oleh sebab itulah mana-mana pihak yang berduit atau disyaki berduit tetapi tidak menyokong kerajaan sangat dicurigai. Sejak penubuhan kerajaan perpaduan setahun lalu, agensi-agensi penguatkuasa seperti SPRM, LHDN dan PDRM telah menyiasat sesiapa sahaja yang disyakinya. Bagi orang yang tahu, siasat menyiasat sudah jadi amalan biasa, apatah lagi selepas tumbangnya Barisan Nasional dalam pilihan raya umum 2018 dan merampas kuasa menggunakan SD, akuan bersumpah atau statutory declaration selepas itu. Sudah jadi amalan, engkau buat kepada aku buat kepada engkau. Orang putih kata tit for tat. Saya pernah cerita bagaimana saya disoal siasat oleh Badan Pencegah Rasuah pendahulu kepada SPRM pada akhir tahun 1990-an bersabit dakwaan keterlibatan Anwar Ibrahim dalam urusan pembelian lesen penjana elektrik bebas IPP oleh Real Mile Sdn Bhd daripada dua individu Bumi Putra. Saya adalah salah seorang ahli lembaga pengarah dan pemegang saham Real Mile ketika itu. Dakwaan itu terkandung dalam akuan berkanun SD bekas penolong Gubernur Bank Negara Abdul Murad Khalid pada tahun 1999. Sepanjang ingatan saya, tidak ada tindakan susulan kepada siasatan itu. Boleh jadi kerajaan waktu itu hanya hendak tahu kesahihan dakwaan Murad, khususnya kemungkinan wujudnya Waces Anwar. Dalam persekitaran politik duit, money politik, tidak ada ahli politik boleh kekal lama, apatah lagi sebagai pembangkang, tanpa sumber keuangan yang sihat dan penyokong sektor swasta yang ramai. Seperti yang berlaku dengan rampasan kuasa Tebuk Atap tahun 2020 dan penggulingannya oleh kluster Mahkamah UMNO pada tahun berikutnya, unsur kuasa dan duit memainkan peranan penting. Sama ada duit politik atau peruntukan kerajaan. Dalam konteks semasa, Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan mempunyai kuasa pentadbiran, politik dan keuangan yang sangat kuat. Melainkan beliau sendiri lemah, adalah mustahil mana-mana pihak boleh menumbangkan beliau. Peruntukan di bawah kawalan terus beliau dalam belanjawan 2024 hampir RM79 bilion, yaitu RM12 bilion di Jabatan Perdana Menteri dan RM66.57 bilion di Kementerian Keuangan. Mustahil musuh beliau mempunyai kuasa pentadbiran, politik dan keuangan yang lebih besar daripada beliau. Lagipun banyak akaun mereka telah dibekukan dan harta mereka disita. Jadi apakah muslihat di sebalik hinggar-bingar mengenai langkah Dubai ini? Mungkinkah ia berasal daripada pihak kerajaan sendiri bagi meneruskan naratif dan diayah bahawa Anwar ini sentiasa dicemburui, dianiaya dan dikhianati oleh mereka yang berhati busuk? Dalam erti kata lain, Anwar sentiasa memerlukan musuh sebenar atau khayalan untuk memberi keabsahan kepada politiknya. Itulah kaedah beliau dan penyokongnya sejak zaman protes beliau pada tahun 1970-an sehingga kepada zaman
konformis UMNO pada tahun 1980-an dan 1990-an, era reformasi selepas dipecat pada tahun 1998 dan kini era kuasa di Putrajaya. Ditulis oleh E. Kadir Jasin, ialah bekas ketua pengarang kumpulan NSTP Malaysia Berhad yang pernah menjadi penasihat media kepada Perdana Menteri. Tulisan dan ulasan ini disiarkan di media sosial dan tidak semestinya mencerminkan pendirian Nazilin Unity dan Malaysia kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.